boleh hadirlah setiap kali kelas, seminggu je sekali untuk sign. Tak lagi hadir dengar saja pun cukup pun boleh juga. Okay, so macam tadi juga cikgu cakap, macam kalau cikgu ada di rumah ni, sama juga dengan kamu, kita tak ada peraturan seperti duduk di kelas. So kalau kita duduk di kelas, kena minta izin. Kalau kita nak duduk di kelas, kita kena duduk diam-diam, pakaian kita kena kemas dan sebagainya. Kalau kamu duduk di rumah, jadi kamu boleh tentukan sendiri kamu nak pergi makan sekejap ke, nak minum air ke. Cikgu pun sama macam tu. Hari ni ada kelas kedua. Jadi kalau kelas kedua ni bukan seronoknya duduk bercakap je selama 1 jam. Jadi kita akan letih ke, dahaga ke, nak minum air sekejap, minum je, tak ada masalah. Okay, so cikgu ada beberapa peralatan untuk hari ini, tapi cikgu tak nyalakanlah api dia sebab ni cikgu di rumah dan cikgu ni ruangan cikgu ni ada wire dekat sana, ada elektrik dan sebagainya. Cikgu tunjukkan alat dia sahaja untuk kita faham dia, untuk kita memahami apa yang berlaku dalam eksperimen yang ada dalam buku teks ni. Kalau kita tengok buku teks ni, sepatutnya kalau kita buat contohnya muka surat 157 ni. Ni aktiviti ni nampak simple je tapi seronok buat dia. Sebab apa? Bila kita buat dia, kita dapat tengok dengan mata kita sendiri. Dalam air panas, apa jadi dengan belon? Kalau dalam air sejuk, apa yang jadi pada belon? Tapi kita bukan setakat nak tengok saja, kita nak tahu konsep yang betul. Macam ni, aktiviti muka surat 156. Boleh nampak kan buku teks cikgu kan? Cikgu besarkan 156 ni, dia masukkan air dalam ni. Lepas tu bila dia letak dalam air panas, air ni jadi memancut keluar seperti air pancut lah. Like a fountain. Ini eksperimen yang setiap tahun kalau murid buat science fair, pameran sains ataupun kalau sekolah kita panggil Junior Einstein kan, mesti ada murid yang nak buat aktiviti ni. Sebab apa? Aktiviti ni dia macam magic. Kita letakkan air panas, air pun keluar. Especially kalau air tu dia punya lubang ni betul-betul tepat. So air boleh keluar macam air pancut. Seronok. Lepas tu tengok lagi muka surat 155. Cikgu ada bahan dia hari ini. Tetapi cikgu tak dapatlah buka api di apa. Cikgu bawa balik bangsa benda ni. Ni bangsa benda pun memang ada dia punya gas dia. Tapi cikgu tak naklah buka sebab cikgu rasa cikgu tak yakin nak buat eksperimen depan kamu ni. Nak menyalakan dia, takut api semua. Nanti barang-barang elektrik ni ada banyak dekat sini. So aktiviti-aktiviti ini kita tak dapat buat secara bersemuka pun tak apa, tapi kita kira sebagai demonstrasi. Jadi untuk tajuk haba ini, murid-murid yang kelas 5B selesai aktiviti amali dia. Kamu tengok dekat sini, apa yang dia buat ni, dia mengukur suhu menggunakan termometer. Lepas tu cara-cara mengukur ni, kata saya cikgu dah lepas kot. Sorry cikgu ni. Kalau sejuk, bila cikgu tengok balik video cikgu rekod, cikgu ni adik duk asyik apa, tarik hingus je ni. Cikgu minta maaf. Sebab cikgu punya mikrofon ni memang yang jenis sensitif. Dia boleh merekod suara dengan sangat jelas. Okay, so kita nak tengok tentang muka surat 148 ni. Hari tu cikgu dah beritahu kamu tentang kedudukan mata tu. Tapi di dalam muka surat 148 ni penting juga untuk kita faham ada perbezaan antara jenis termometer. Kalau kamu masih ingat, ada dua, which is mercury in the grey colour and the alcohol which is red colour. So kalau kamu tengok dalam muka surat ni, kenapa nak kena tunjuk dua-dua kali ni? Sebab termometer ini dia ada level yang berbeza, which is ini, cikgu besarkan paling maksimum sebolehnya, harapnya boleh nampaklah. Kalau yang warna merah ini, cikgu ada dekat tepi cikgu ni, nanti kita tunjukkan dia, tapi tak tahulah dapat pergi
very close to nak zoom pergi dekat-dekat tu cikgu tak tahulah. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, warna merah ini dia punya permukaan ini patutnya jangan pakai ni, pakai warna lain boleh tak? Inilah. Kita tengok warna merah ini, dia yang hujung tu dia berwarna apa, tak nak tukar warna. Tukar warna. Okey, sekejap cikgu tukar warna sebab cikgu nak suruh dia jelas. Cikgu pakai warna hijau. Okey. Sekali lagi kita highlight dia. Ni dia melengkung ke bawah. Aduh. Kita panggil dia inward. Inward. Dia melengkung ke bawah. Okey, melengkung ke bawah. Sedangkan yang warna kelabu ini dia melengkung ke atas. Upward curve. Itu beza dia. Sebab bahan yang berbeza, dia nanti kita akan masuk ke tahun tingkatan belajar sesuatu dalam fizik. Dia ada tentang tajuk lekatan dan likatan. Inilah punca dia. Tak apalah kita tak payah explain dia panjang-panjang tentang fizik tu. Setiap liquid ni, cecair, dia ada perbezaan sifat dia macam ni. So kita tengok ni inward dan upward. So kita nak baca yang mana? Okay, kalau dia alkohol which is warna merah ini, kamu nampak ni dia punya meniscus level dia. Mata ni mata ni mata dia. Okey tak? Siapa tu bawa masuk ke? Okey, tak apa. Okay, kamu nampak cikgu punya buku teks tu cikgu dah ni ni mata kita panggil meniscus kan. So dekat mana meniscus dia? Meniscus dia ialah permukaan di bawah sebab dia melengkung ke bawah. Tapi kalau misalnya mercury, dekat mana dia punya meniscus dia? Meniscus dia, tengok mata dia. Meniscus dia ialah permukaan melengkung ke atas. Jadi permukaan atas. Jadi kita mesti tahu jenis cecair yang kita baca. Tengok ni mata dia, meniscus level on the upward curve. Sedangkan ini dia meniscus level yang betul ni. Yang salah tak payah tengoklah. Yang betul ni inward curve, di dalam. Tengok ni mata dia. So itu adalah perkara yang membezakan dua jenis termometer yang kita boleh jumpa di dalam makmal. So cikgu tunjukkan dekat kamu. Okay, kita wake up dia. Ni ialah dua jenis termometer yang ada dekat tangan cikgu ini. Okay, ni ialah bekas dia untuk kita simpan dia supaya dia tidak mudah pecah. Mercury dia adalah berbahaya kepada kesihatan manusia. Apabila mercury ini pecah, kalaulah pecah, so dia akan menyebabkan saluran darah kita, the blood circulatory system kita yang kita belajar first topic tahun ini, dia akan ada masalah. Harap baguslah tu dia autofocus. Ni this is the mercury Mercury ni duduk warna kelabu ni kan, kamu nampak kan? Sedangkan yang kedua ini ialah alkohol. So ini bekas dia, kita kena letak betul-betul. Ini beza dia. Ada warna merah dan ada warna kelabu. Dia dah autofocus untuk kamu. Cikgu harap kamu boleh nampak dengan jelas. So okay dah besar. Cikgu terpaksa guna dia punya kamera. Nampaklah dia punya tulisan foto, video sebab nak view dia secara nak bagi dia macam cast screencast dia. Tak apalah. So kamu nampak ni warna kelabu, ini warna merah. So warna merah kalau cikgu tak tahulah, dah boleh tunjuk dekat. Okay, so itu kan 30 kan. Sekarang suhu di sini 20 lebih lah, almost 30. Haraplah dia autofocus. Macam tu lah lebih kurang, ada blur-blur sikit. Cikgu minta maaf tapi tadi dia dah autofocus dah. Tak nak pula. Okay, tak apa. So kita nampak dekat sini perbezaan dia ialah dia punya melengkung dan ke mana tu tadi. So kamu nampak yang warna silver ni dekat situ.
So dia melengkung ke atas. Cikgu kalau boleh naik. Bolehlah tu. Kuku cikgu pula dah tak potong. So tu dekat situ 30 lebih. Sedangkan yang warna merah ni almost juga 30, tapi dia punya permukaan dia melengkung ke bawah. So kalau kita dapat tengok dekat mata kita betul-betul, dia akan nampaklah betul-betul tu. Okay, so itu yang pertama kita memperkenalkan kepada kamu. Minggu lepas pun dah kenal dah. Termometer ini ialah laboratory thermometer. Okay, so macam mana kita nak mengukur dia? Kalau misalnya ada cecair, ini adalah bikar. Okay, cikgu letak macam ini sebab kalau letak macam ini, kamera cikgu pun kena pusing. Okay, so ini ialah dasar bikar dia. Kan dekat bawah ni, dasar bikar ni, ada cikgu cakap dengan kamu dah sebelum ini, dia, kalau kamu nak mengukur dia, kamu mesti elakkan ini terjadi. Which is, tengok ni, dia menyentuh dasar bikar, the bottom of the beaker. This is not correct. Why? Jadi kalau macam ini, kita dikira mengukur suhu bikar. Jadi bacaan kita tidak tepat. Kita kata it is affected by the beaker. Nampak tu? Ini ialah contoh saja. Jadi kita kena pegang dia jauh dalam ni sikit. Macam tu. Tidaklah sampai atas sini. Kita pegang dia di dalam air tu, tetapi tidak menyentuh dasar, bottom of the beaker. Jadi dia macam ni, pegang dia. Di situ. So kamu pun nampak dekat tepi sini ada berapa ratus mililiter dan sebagainya. Jadi kita pegang dia secara menegak, lurus. Cikgu tunjukkan macam ni lah. Sepatutnya lurus macam ni. So kita pegang, dan kalau nak lagi bagus lagi, sebenarnya kita ada dia punya clip dia macam yang bentuk hanger clip tu, tapi dibuat daripada kayu. Kita pegang dia menggunakan kayu tu, bukan dengan tangan. Understand? So kita pegang dia macam itu. Memang aktiviti ini dia ada letih. Biasalah, sains ni bukannya aktiviti yang mudah. Kemudian lagi bagus juga lagi kalau kita ada kaki retok. So kaki retok tu benda macam mana, nanti kita boleh pergi ke bilik sains G besar, cikgu tak sempat nak bawa balik lah. Okay, so dia akan duduk dia, ini kita panggil dia sebagai retort stand. Sorry, bukan retort stand. This is tripod. Tripod ni tiga macam ni, dia ada 3 kaki. So apa yang kita nak buat dia, kita kena ada ini, kita panggil ini kasa dawai. So kita akan lapik dia. Sorry. Sorry. So kita lapik dia macam ini, baru kita letak bikar ni. Lepas tu api, ini the Bunsen burner, dia letak dekat bawah. Macam tu, keluar api. Tak nyala, cikgu tak nak nyalakan dia sebab cikgu tak yakin dengan kedudukan cikgu ni. Takut ada terkena elektrik. So ini macam ni, api nyala. Habis tu kenapa kita tak letak dia macam ni je, direct je? Nyala je direct. Kenapa kena ada benda ni? Ini adalah untuk meratakan dia bila kita panas. Kita panaskan beaker tu. Lagipun kalau kita direct memanaskan bekas ini, nanti dia akan pecah. Okay. So kamera cikgu ni dia akan ada auto setting untuk tutup sekejap. Kalau kamu tak tengok. Okay ya. So, kita letak dia dan dia mesti ada lapik ini. Kasa dawai kita panggil. So dia adalah dawai lah, metal made. Dia ada dekat tengah tu, nampak tu sudah banyak kali diguna. Ni dia ada macam lapisan untuk menghalang haba tu daripada terlalu panas. So itu adalah bagus dalam eksperimen itu. Okay, so faham Okay, seterusnya tadi kalau kamu tengok buku teks yang di muka surat 150, ni sepatutnya ni kaki retok ni sepatutnya kita pegang macam ini. Tak apalah.
Okay, so tak ada. Tu besar tu. Cikgu nak bawa balik pun tak maulah daripada sekolah nak bawa balik ke rumah. Okay, kita ada aktiviti ini. Using the metal ball and the metal ring. Okay, so cikgu ada ni. Kat sini. Dia nak, cikgu nak explainkan juga. Tak dapat cikgu nak bakar tu, tak dapat. Cikgu minta maaf. Tapi kita buat simulasi dia. Faham simulasi? Macam lakonan dia lah. Lakonan dia. Okay, apa yang nak dilakonkan? Okay, so ini ialah the metal ball. Orang yang hadir hari ni dia bertuah lah dapat tengok. Sebab kalau dah habis tajuk ni, benda ni kena simpan dan kita takkan lagi tengok dia. So ini ialah the ring. Ini nampak the ring. Boleh dekat Google Meet, kalau boleh kamu beritahu nampak ke tak nampak. Sebab cikgu ni kan cakap-cakap seorang-seorang tak tahu apa-apa. So ni ialah the ring. Of course it is made up of metal. So dekat sini ialah metal ball. Kamu tengok dekat sini dia agak berat. Dia metal ball ni berat juga ni. Kita pun panaskan dia. Panas dalam 5 minit lah biasanya. 5 minit pun dah cukup dah. Panas, bila dia dah panas, okay, kita pun cuba test dia. Okay, ni sekarang dia sejuk. Jadi kita dapat masukkan dia. Nampak tak? Masuk kan? Masuk dia. Boleh keluar. Boleh masuk. Faham? Nampak? So masuk dan keluar. Tapi bila dia panas, ini dia tidak akan dapat lepas. Cikgu kat tengah sikit. Ni dia tidak dapat lepas. Ini sekarang dia sejuk. Jadi dia dapat lepas. Kalau dia panas, dia tidak dapat lepas ring ini. Dia terlekat. Why? Kenapa? Because the metal ball expand. The metal ball expand. Faham? So bila dia expand, dia lekat. Dia mengembang. So how to contract the metal ball back to its original state? Nak suruh dia kecil balik, kita rendamkan dalam air sejuk ataupun air yang bersuhu rendah. Itu saja. Jadi bila kita dah rendam dia, kita pun test balik. Dia pun dapat lepas mula. Dapat masuk. Faham? Okay, so itu cikgu harap dapat membantu kamu tengok sedikit dia secara real. Lepas tu aktiviti yang satu lagi yang simple yang kamu sebenarnya boleh buat di rumah ialah aktiviti muka surat 157. Ini benda ni. Okay, macam mana nak buat dia? Senang je. Kena ada bekas yang besar ni. Cikgu tak dapat bawa balik juga bekas yang besar tu. Tapi cikgu dapat bawa balik satu yang ada balon ni. So dia macam mana? So ini kamu cuma balut, kamu letakkan ujung dia punya mulut ni dengan balon. Kalau tak ada kelangkon macam cikgu ni, pakai botol. Pakailah botol, boleh buat dekat rumah. So buat dia, letakkan balon ni, lepas tu dalam bekas yang air panas tu, kamu pun rendam dia. Tak dapat masuk ni, sebab apa? Bekas pun yang kecil je. Kamu pun rendam dia dalam air panas. Bila kamu rendam dia dalam air panas, dia pun kembang. Siapa yang kembang? Udara sebenarnya, the air inside the balloon. So itu yang menyebabkan balloon tu kembang. Udara yang kembang menyebabkan balon kembang. Itu penjelasan yang sebenarnya. Kamu pun tukar ni dengan ais, masukkan ais dalam ni. Lepas tu kamu pun masukkan ais, lepas tu kamu pun rendam pula dengan ais pula. Apa yang berlaku kepada balloon? The balloon deflate because the air contracts. Contracts. Expand, contract. Macam tu je. So ini kamu boleh buat dia di rumah. Dan dia senang. Eksperimen tidak semestinya kena tunggu datang bilik sains baru nak jumpa. Termometer ni kalau tak ada dekat rumah, tak payah. Pakai termometer ni, kita pakai termometer yang sekarang yang ada yang tembak-tembak tu. So termometer ni, ni of course dia susah lah, kita kena ada simpanan yang macam ini. Kena masukkan dia ke dalam bekas dia punya balut ni. Kita tutup dia, cap dia, so dia barulah dia selamat. Okay.
Itu satu. Kemudian yang ni pun sama juga, dia ada bekas macam ini. So bekas ini adalah untuk menyimpan dia. Kita masukkan dia, masukkan dia, kemudian kita pun tutupkan dia punya cap. There you go. Simpan dia. Oleh sebab dia barang yang mudah pecah, jadi kita tak boleh simpan dia secara terbuka, sepatutnya duduk di dalam rak untuk lebih selamat lah. Yang tertutup. Okay, understand? Ada masalah tak? Nampak sejelasnya. Okay, Alhamdulillah. So, cikgu minta maaf, cikgu tak dapat. Okay, soalan tu. Kenapa termometer alkohol liquid dia melengkung ke bawah tetapi termometer merkuri dia melengkung ke atas? Okay, tadi cikgu ada sebut tentang satu benda, iaitu satu tajuk dalam fizik sebenarnya. Tajuk dia is lekatan dan lekitan. Okay, tak apalah. So, dia bahan-bahan di dunia ni ada yang lekatan tinggi, ada yang lekitan tinggi. Bahan yang melekit, contohnya bila kamu ada slime kan, tahu slime Lepas tu slime tu kamu main dekat tangan kamu. Betul, lepas kamu siap main, tangan kamu rasa macam ada sesuatu. Macam rasa tak selesa. Itu maksudnya melekit tu, melekit. Tapi kalau macam lekatan, contoh macam gam lah, gam. Gam mempunyai melekat dia tu, daya kelekatan dia tu tinggi. Jadi dia melekat bahan-bahan, tidak semestinya dia gam tu, tapi gam tu boleh melekat lagi dengan pelbagai bahan lain. So tak apa. Kita cuma kena ingat yang melengkung ke bawah ialah alkohol, melengkung ke atas ialah mercury. Tak apa. Okay, so sekarang cikgu minta maaf sekali lagi, yang tadi tu cikgu cuma dapat tunjuk je. Cikgu cakap tak bestnya, tak nyala api, cikgu minta maaf banyak-banyak. Cikgu pun cakap macam mana, memang macam tu kan. Sebab kita sekarang dalam PDP PR. So I've tried my best to show you what we can do during this pandemic season. Iaitu hanya boleh buat demonstrasi sajalah. So hari ni yang hadir ialah 8 orang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tak apa. Cikgu rasa harap-harapnya dapatlah kita buat kuis sekejap lagi. Okey. Apa kata? Cikgu nak bagi masa untuk buat kuis dulu. Okey ya. Cikgu akan bagi link di ruangan chat. Kita jawab kuis, lepas tu kita tengok apa yang berlaku kepada kita selepas dan sebelum kita belajar. Okay, sudah set unlimited. Okay, quizzes kamu pernah saya rasa pernah kot, ataupun mungkin dah biasa main quizzes. Pernah kan? Aku pernah. Pernah. Dah, cikgu dah hantar di ruangan chat tu. Kamu boleh tekan dia dan masuk. Tekan dia, lepas tu. Saya tengah masuk cikgu. Masuk dulu, lepas tu dia akan mula serentak. Dia akan mula serentak. Jadi kamu masuk, lepas tu tunggu dia masukkan nama kamu, lepas tu masukkan nama je dulu, lepas tu tunggu. Kita akan mulakan secara serentak dan cikgu akan tunjukkan dia. Kuis ni untuk yang ada GM je ke? Yes. Sebab live game. Kita buat secara live game. So yang masuk, okay sekejap cikgu present, cikgu nak tunjuk. Dia dah masuk. Dah masuk? Okay, tunggu. Kita akan mula serentak. Kamu dah masuk, kalau kamu dah masuk, kamu mesti ada nama kamu dekat sini. Ni yang ada hanya Abang Adwa dan Naili. Yang lain cepat-cepat masuk. Razik, mana lagi? Fikri, okay good. Amira, Najah Munira mana? Baru 5 orang ni, 3 orang lagi. Tekan je, klik je link tu. Kalau tak dapat beritahu. Dia Kisandra, where are you? Najah Munira. Mana link cikgu? Link dekat chat.
Ada tak dekat chat tu? Ada tak ada orang dekat chat tu? Yang warna biru tu? Ni. Quizzes.com join ni tekan je. Lepas tu kamu akan masuk dekat dia punya web tu. Kalau kamu pakai phone dia akan pergi dekat web lah. Biasanya dia tak akan buka apps. Lepas tu bila kamu masuk dia akan minta kamu masuk nama. Okay, cikgu, nama saya kat situ Master Razikan. Saya pun tetap betul. lupa awak namakan dia macam tu. Ni saya dapat ni. Ni kamu pun boleh nampak kan ni leader apa macam dia punya waiting participant ni. Cikgu macam tak cukup je ni, Muzaffar pun tak ada. Mana Muzaffar? Where are you Muzaffar? Dia ni buka link ni ada tak depan mata dia ni Muzaffar Haziq, where are you? Jangan buka Google Meet je lepas tu orangnya lari ke tandas pergi ke mana-mana. Muzaffar Haziq, are you there? Sepatutnya ada 9 orang. Muzaffar dah masuk ke belum? Dah tekan link tu? Muzaffar? Belum. Tekan link tu dan masuk. Okay, cikgu bagi masa 2 minit kita nak start. Soalan dia senang je tapi ada juga yang susah. So take your time. Cikgu bagi tahu awal-awal ni kalau nak betul-betul markah tinggi kena tu. Okay, Muzaffar Haziq dah 7. Naili, mana Naili? Dah ada. Okay, sorry. Cikgu, dia cakap dia tak dapat masuk. Dia apa? Dia tak dapat masuk. Kamu dah tekan ke link tu dia? Dia? Ada 8 dah. Lepas tu dia cakap apa? Kamu pakai handphone ke kamu pakai laptop? Komputer. Okay, kamu tahu tak nak present tablet? Kamu tahu tak nak present? Cikgu nak tengok apa dia punya masalah dia. Raziq, close your off your mic for why sekejap je. Lepas ni kita nak mula biar bersama-sama. Ni dia Cassandra. Dia Cassandra, kamu ni sekejap. Kamu tahu tak nak present ni macam cikgu buat ni. You are presenting ni. Cikgu, kamu tahu tak macam mana nak present? Tak. Dekat bawah ni ada tak macam ni cikgu dia punya simbol ni. Macam ni. Ada mic, ada gambar kamera, lepas tu ada gambar raise hand, lepas tu ada gambar anak panah macam ni. Nampak tak dekat bawah ni? Nampak tak? Ada tak? Ada jumpa tak? Nampak? Okey, cuba kamu tekan dia. Okey, kamu tekan dia. Dan kamu pilih entire screen. Nampak tapi tak jumpa. Kamu nampak tak yang bentuk anak panah tu? Ni. Macam cikgu ni. Dekat bawah. Kamu pakai tablet kan? So, dia ada dekat bawah. Tak ada ke? Okay, Okay. Cuba masuk dekat Google Meet tadi. Okay, yes, okay. Kamu pergi dekat message tu, cuba klik. Cuba klik dia jadi apa cikgu nak tengok. Okay. Join game. Join game, tekan dia. 234 241. Betul lah. Tekan dia. Join game. Dah tekan dah? Dah tekan join a game? Okay. Kat mana tu? Message. Okay.
Tekan tu, tekan tadi yang biru tu. Okay, tekan join a game. Dia cakap apa? Seorang je lagi. Okay, kalau tak dapat, kamu pergi dekat Google. Okay, buka Google. Okay, Google. Okay, kamu type dekat tengah tu, search tu, kamu type join my quiz. Join my quiz. Yes tu, pilih je atas tu terus. joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Yes, pilih bukan. joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Tu yang kedua tu. Yes. Okay, tekan dia. Tekan join quiz. Cuba tekan join quiz yang bawah tu. Cuba back. Back. Yes. Tekan yes. Okay, tekan yang join quiz tu. Ada tak? Join quiz. Tekan yang join quiz. Yes. Oh. Bukan ni. Cuba tekan dekat enter code tu. Enter code. Okay, kamu masuk dekat nombor tu 234 234 241 234 241. Enter. Dah. Okay, cikgu tengok. Okay, kamu ada dah dalam sana. Okay, dah ada. Okay, so ada 8 orang. Okay, kamu boleh stop presenting biar cikgu yang present sekarang. Ataupun tak payahlah. Resume, biar cikgu yang present. Kamu stop presenting biar cikgu tunjukkan dia punya score dia terus. Okay. Okay, ready ya? Bersedia ya? Okay, sekejap ingat sekejap. Okay. Okay, music. Music apa? Cuba ni, kita try ni, music ni bunyi apa? Okay, 1, 2, jangan jawab terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kalau lambat, maka kamu akan kurang. Okay, go. Dah mulalah.
Nampak nombor 1 lawan dengan Master Razik tu. Yang lain masih lagi di bawah, boleh cuba cepat-cepat. Okay. Macam potong dah nampaknya. Itu dia. Sikit lagi. Maili pun dah nak siap dah. Okey. Kita tunggu 2 orang lagi. Tu dia seorang lagi. Fikri lagi seorang lagi. Okey. Okey. Okey, dah siap semua. Kita pun tengok. Siapa? The top 3. Nombor 3 Razik, nombor 2 Adwa dengan nombor 1 is Amira. Congratulations. Tapi kita tengok. Amira dapat 80 daripada 10 soalan. Jadi daripada 100 maksudnya 8 lah yang betul. Betul macam ni. So kamu tengok dia betul. Ini yang menyebabkan markah dia tinggi. Jadi dia sentiasa betul. Last baru dia ada salah sikit. So kamu kena maintain kan betul. Ni Razik ni mesti ada careless tekan. So macam tu je lah. So show time taken. Boleh tak tunjuk masa? Ni. Makin cepat kamu jawab, makin tinggi markah kamu. Kalau kamu nak tengok ni, kalau macam Fikri ni lambat baca, lambat dia tengok dulu, nanti dia akan jadi rendah lah markah kamu. Yang saya hilang tadi cikgu. Yes. Saya tadi dapat nombor 3 sebab lain tadi tak kuat tadi. Tahu dia ada masalah macam tu. It's okay. Okay, so so kita Saya tak kuat lagi. tak apa. Nanti kita akan buat lagi another round ataupun kita buat next time dengan tajuk yang lain, which is kalau tadi sebenarnya more to temperature. Lem bagi tajuk expand and contract. Nanti kita akan buat lagi ya. Siap semua je. Okay. So macam mana ni? Okay, untuk masa yang ada ni. Okay. So tahan ya. So bagi lain kali kalau siapa yang tak dapat join guna link tu, kamu kena beritahu. Cikgu akan ajar cara dia. Tapi cikgu rasa senang saja, which is you type saja join my quiz.com, lepas tu kamu minta nombor kod tu saja. Itu senang. Okay, now ada buku aktiviti dah? Ada. So kita buat sikit lah beberapa muka surat. Kita buat beberapa muka surat. Apa tu? Tak dengar. Muka surat 55, kita buat activity book muka surat 55. Okay.
So ini hanya first trial saja, tak apa. Lepas ni harap-harapnya meningkat. Kita akan buat lagi yang tajuk ini juga, insyaAllah. Kalau tak tajuk ni pun mungkin tajuk baru ke. Kita akan belajar tentang Hibernate and to more specific. Okay, dah bersedia ya? Okay, ni ialah sekarang ni. Tengok ni dia pakai tembak ni kan. Okay, so kita nak jawab ni. So, tengok ni dia kata TP1. Okay, dah ke? Cukup lah tu. Dah cukup besar dah. Okay, so during the movement control order MCO, pupils that attend the school need to take temperature reading. Mesti ambil bacaan suhu. Ni kita memang buat lah. So Fayyad from 5 Delta, 5 Delta, murid tahun 5 ni also do the same activity bila dia pergi ke bila dia mau pergi ke sekolah. Okay, so nombor 1 adalah, do you carry out the activity to take the temperature reading? Yes lah. Yes. Okay, cikgu dekatkan cikgu punya screen ni sekejap. Jauh sangat. Okay, yes, of course. Kalau tak boleh pergi sekolah. Macam mana nak pergi sekolah kalau tak tahu bacaan suhu? In fact, before you leave your house to the school, you should make sure that you are healthy. Okay, now, number 2, what is the meaning of temperature? Okay, the meaning of temperature ada di muka surat sebelah ini. Ini dia. Muka surat 53. Ada jawapan dia di sini. So, which one is the answer? Itu dia. So, temperature is the degree of hotness and coldness of material. Ada tak kamu jumpa jawapan ni tadi dekat tadi quizzes tadi? Kalau kamu baca, memang inilah kamu jumpa dia, degree of hotness and coldness of material. So itu jawapan dia. So kita cuma jawab. Terus temperature is apa yang kamu belajar tu lah cikgu buat dia jadi kuis sebenarnya. Tak susah pun. Gemuk pula tak apalah. Temperature is degree. Degree ni bukan degree ijazah. Degree tu ialah darjah ataupun ukuran. Degree of hotness, kepanasan, or coldness. Siapa? Of a object. Ataupun material. Either one. Kalau kamu cakap objek boleh, material pun boleh. Okay, ini senang. So, itu adalah basic dia, hafal saja. Okay, so kita pergi ke bawah. Okay, cikgu bagi kamu salin sekejap, cikgu naikkan dia. Okay, cikgu baca dekat sini. So, Fayyad is in a hurry to go to school. Dia nak pergi cepat-cepat ni. Hurry to go to school because he is late. Bangun lewat. Jadi nak pergi sekolah pun dah terlewat ni. He is even late even though the distance from his house to school is near. Sebenarnya sekolah tu di tepi rumah aja. To prevent him from getting late, he ran straight to school. Dia pun lari. Bila dia sampai ke sekolah, while taking his body temperature, cikgu dia, iaitu cikgu Fairuz, it was found that his temperature is higher than usual. Ini yang kita kena kenal ni. So hari tu kita dah belajar iaitu berapa suhu badan manusia. Dan kita kena ingat manusia ini adalah manusia golongan berdarah panas. Panas daripada bilik.
So Cikgu Fairuz suggested that he rest and drink to reduce the heat of body. So dia kata rehat dulu. Nanti kita ambil. Berapa kali nak ambil suhu? 3 kali kan? Okay, so kita pun tengok dekat sini. What is the meaning of heat? Dekat mana jawapan dia? Sama juga di muka surat 53. Cikgu tak ingat tadi. Rasanya soalan tentang heat ni tak ada. Lain kali kita akan tanya tentang heat pula. Tadi dah tanya tentang temperature. Sekarang kita nak nanti lain kali ya. So what is the meaning of heat? Dekat muka surat 53 ni nanti bersedia. Heat is a form of energy that transfer due to the difference in temperature. Dia adalah satu bentuk tenaga yang boleh dipindahkan daripada satu tempat yang berbeza suhu. So kita salin itu saja. Okay. Cikgu nak menaip lah pula. Heat is a form of energy that transfer due to difference dah salah je. Difference of temperature. Ada jawapan dia di muka surat tadi, sama sahaja. So sekarang kita besarkan dia sikit. Besarlah. Okay. Okay. Tadi muka surat 53 tu jawapan dia. So cikgu cuma salinkan sahaja. Sebab memang itu dia. So dah. Heat is a form of energy that's transferred due to the difference of temperature. Terus boleh hafal dah. Sekejap je. Baru belajar berapa minit dah ingat. Okay, page 56. Okay, kita pergi kepada yang lebih susah sikit je. Belum lagi susah betul-betul. Ini cuma kita nak tengok suhu juga ni sebenarnya. Okay, nama dia. This is TP2. Okay, TP2. Oh, sorry. Belum tukar. Right. Okay. Masalah teknologi ni. Kita kena bersabar dengan dia. TP2. Okay, menyukat takat air didih, boiling point, takat didih, takat didih air. And freezing point of water. Nak tahu freezing point and boiling point. Cikgu, kenapa cikgu lag? Cikgu frozen. Kenapa cikgu frozen? Cikgu semacam. Kenapa cikgu off kenapa cikgu keluar Google Meet? Aku dah tahu dah. What is meaning of this? Cikgu, Dapat cikgu, Cikgu? Mana cikgu? Cikgu tak ada. Disconnect mungkin. Disconnect. Kita tengah dalam. Disconnect kot. Kita tunggu dulu. Kita keluar dulu. Patutlah tengok cikgu senyum semacam. Datang sudah. Sorry, internet cikgu terputus. Saya terkejut cikgu senyum semacam tadi. Cikgu punya internet terputus sekejap. Saya pun tak tahu sebab apa. Ini ialah masalah yang berjangka. Okay. So, kita
Okay. Apa tu? Tadi dah okay. Sini dah ke? Okay, cikgu present balik. Cik baik Cikgu dia check. Cikgu harap dia punya recording ni ada dalam cikgu punya email nanti ya. Harap-harapnya lah. So, yang ni dah siap tadi? Yang tu dah siap cikgu. Dah siap Betul lah? Siap. Okay, cik baik. Okay, so kita pergi yang ini. Ada yang 3 ni minit betul. lagi. Okay, yang ini. Okay, so kita dekat sini. So dia kata Navjot carry out 2 activities. Navjot dia buat 2 aktiviti macam tadi. Tapi cikgu tak dapat buat betul-betul. Itu saja beza dia. So the first one is boiling the water, and then this, kalau kamu tengok gambar ini, this is a kind of a Bunsen burner yang dia disambungkan dengan pipe gas. Itu saja beza dia. Yang di kat makmal kita ni dia pakai canister. Jadi dia tak payah pakai wire. Ni lagi banyaklah gas dia. Kalau macam ni bila habis, kalau macam cikgu punya tadi kan warna biru, bila habis kita kena refill dia. So another one is using the ice cube. Kita nak sukat suhu dia. So di bawah ini, based on the activity above, state the temperature for activity 1. So berapa suhu untuk boiling point? Berapa? 100 Celsius. Yes, 100. Tulis 100 ni. Kemudian, buatkan bulatan yang kecil je di atas tu. And C yang besar, 100 Celsius. Cukup. Payah tulis degree, tak payah. Itu akan menyusahkan kita. Ini tak payah tulis. Celsius pun kalau dia tak minta, tak payah kamu tulis Celsius, tak payah. Cukup kita tulis dia huruf C besar. 100 Celsius. Okay. Kemudian kalau bagi aktiviti yang kedua pula, it is the freezing point. So berapa? How much the temperature? 0 Celsius. Yes, 0 degree Celsius. What is it? Okay, kamu berchatting apa tu? Raise hand. What reason are you raising your hand? Is there anything you want to ask? Kenapa angkat tangan tu? Okay, Naili mana dia? Keluar dah. Okay, so one more. Zafar pun sama dah keluar dah. Dia keluar dah. Okay, tak apalah, kita sambung je kat sini. One more. Soalan yang TP3 pula, which is ini. Okay. Sambung ke? Bersambung lah pula. Okay, tak payahlah macam ini. So for today, kita tak buat dululah TP3 ni. Sebabnya ada sambungan dia agak panjang. Okay, kenapa raise hand? Apa yang berlaku? Cikgu minta maaf, cikgu tak tahu apa yang berlaku tadi. Kenapa tiba-tiba internet cikgu boleh putus? Tiba-tiba je dia tutup telefon cikgu ni. What happened? Tak apalah, kalau macam tu kita biar dia dulu. Kita bagi dia cool down. Okay, tak apa. So, yes. Okay, so next, tak ada apa-apa lah untuk hari ni. Kita dah berjaya jawab kuis. Another time kita akan sambung lagi topik ini with more quiz, of course. InsyaAllah. Kali ya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much. Sempat buatlah beberapa latihan dan buat sedikit demo, tunjuk dengan kamu bahan-bahan peralatan itu tadi. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Main tidur ni. Tidur.